Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kelantan FC menentang Selangor 2, yang mana Kelantan menang 1-0 hasil jaringan daripada Sheikh Sobri. Yang mana perlawanan ini Kelantan turun tanpa Kelvin Beckford, iaitu playmaker utama mereka, dan sedikit boleh saya katakan gameplay Kelantan agak kurang daripada segi struktur dan juga dari segi penambahbaikan ketika mereka menyerang. Manakala boleh saya katakan dari segi struktur dan juga taktikal, Selangor 2 lebih menunjukkan yang mereka bermain dengan baik dari segi kawalan bola, dari segi struktur menyerang, dari segi struktur bertahan. Nampak yang mereka menunjukkan corak permainan yang lebih tersusun dan lebih teratur pada perlawanan semalam. Cumanya di bahagian attacking, pasukan Selangor 2 lah yang menjadi masalah sedikit apabila mereka gagal untuk penetrate bahagian pertahanan Kelantan, dan mereka juga gagal untuk membolehkan Josh Atram dan juga Rahman Daud di second half untuk berada dalam kedudukan yang tepat bagi menerima bola, dan mereka gagal untuk supply bola lebih banyak ke bahagian hadapan untuk mencari gol penyamaan. Jadi itulah sebab kenapa Kelantan FC menang. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan dengan Kelantan FC dahulu. Apakah perkara yang boleh kita puji dan kita belajar daripada corak permainan Kelantan FC? Pada perlawanan ini, apa yang boleh kita belajar? Corak permainan Kelantan FC kembali kepada awal season hari itu, kepada awal-awal perlawanan Kelantan, yang mana Kelantan bermain dengan memfokuskan kepada winger mereka yang mempunyai kelebihan daripada segi speed, dribbling dan juga ball control yang baik untuk melakukan serangan di bahagian wide area, lalu melakukan crossing ataupun cutback ke dalam kotak penalti untuk mencari target man mereka, iaitu Nixon, ataupun pemain-pemain winger ni lah yang akan cuba untuk masuk ke dalam kotak penalti bagi mencari ruang bagi melakukan cut-in dan juga melakukan shooting ke arah gawang pasukan Selangor 2. Dan apa yang boleh saya puji dengan corak permainan Kelantan seperti ini menunjukkan yang sebenarnya Kelantan mempunyai winger-winger yang sangat berkualiti dan masih lagi muda yang boleh digilap dan juga diasah bakat mereka untuk menjadi lebih profesional dan menjadi lebih kompeten, menjadi lebih player yang sangat-sangat solid untuk dalam saingan Liga Premier, dan sekiranya layak ke saingan Liga Super season depan, boleh menjadikan mereka ni player-player yang mampu untuk membuat kejutan. Antaranya import mereka yang muda, iaitu Nathaniel Seringo semalam menunjukkan corak permainan yang sangat superb. Saya suka dengan ball control beliau, keberanian beliau untuk beat one on one, bagaimana beliau dribble, bagaimana beliau pandai untuk menggunakan kelajuan beliau untuk mengalahkan seorang pemain pertahanan Selangor 2 dan sebagainya, dan bagaimana beliau berjaya untuk connect dan juga link up dengan baik antara Nur Syamil dan juga Nixon di bahagian hadapan ketika beliau cuba melakukan penetration ke dalam D-box pasukan Selangor 2. Yang kedua, tentang Fazrul Amir juga semalam masuk sebagai pemain gantian, berjaya menunjukkan corak permainan yang sangat mantap. Fazrul Amir suka melakukan larian cut-in masuk ke dalam kotak penalti, menunjukkan performance yang mantap, ball control yang sangat bagus. Boleh saya katakan inilah bukti yang sebenarnya pasukan Kelantan FC mempunyai winger-winger yang sangat padu. Semalam mereka ada Ikhwan Yazid, mereka ada Jasmine Mihat, Nathaniel Seringo dan juga Fazrul Amir, yang mana keempat-empat player ni membuktikan yang mereka mampu untuk membantu bahagian attacking force Kelantan untuk melakukan serangan di bahagian wide area tanpa ada masalah bagi melakukan penetration dan juga masuk ke dalam D-box pasukan lawan. Itu yang pertama yang boleh saya puji untuk pasukan Kelantan. Yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Kelantan pada perlawanan semalam adalah tentang defense department dan juga goalkeeper Nik Muhammad Amin, yang mana boleh saya katakan pertahanan Kelantan dan juga goalkeeper mereka juga memainkan peranan yang penting. Walaupun beberapa kali hampir melakukan mistake, tetapi mereka berjaya untuk melakukan interception, blocking yang sangat bagus, dan untuk goalkeeper Kelantan berapa kali menyelamatkan gawang dia dan juga bertindak pantas untuk menyelamatkan dalam situasi ketika Josh Atram cuba dapatkan bola, dia keluar untuk memastikan yang Josh Atram tidak dapat bola tersebut. Jadi boleh saya katakan defense department dan juga goalkeeper pasukan Kelantan juga bertindak dengan cemerlang untuk memastikan yang gawang Kelantan tidak dibolosi lah, bermain dengan low block, bermain dengan interception yang bagus, bermain dengan
blocking, pandai untuk membaca game dan juga react dengan apa yang sedang berlaku di kawasan mereka sendiri. Itu yang kedua yang boleh saya puji untuk Kelantan. Yang ketiga yang boleh saya puji untuk Kelantan adalah mengenai Mio Dani dan juga Sheikh Sobri yang beraksi di bahagian tengah. Boleh saya katakan walaupun mereka bertindak lebih kepada defensive midfielder ataupun bermain sebagai double pivot, tetapi mereka juga berjaya untuk menunjukkan kematangan untuk mengawal bahagian tengah Kelantan dengan baik, walaupun pada hakikatnya Selangor 2 yang banyak mendominasi di bahagian tengah. Tetapi secara overall mereka boleh bertindak dengan baik untuk membantu bahagian pertahanan ketika Selangor 2 diserang. Jadi boleh saya katakan tugas mereka berdua ketika bertahan memang tiada masalah, tetapi ketika mereka nak involve kepada bahagian serangan mungkin agak sedikit lambat dan kita boleh tengok lah. Tetapi nak buat macam mana, mungkin itu adalah taktikal Kelantan untuk lebih more to defensif di bahagian tengah lah. Tetapi itu tidak menindakkan yang Sheikh Sobri berjaya untuk menjaringkan satu gol yang agak lawa selepas Nur Syamil punya rembatan daripada free kick terkena defend, reflect, lepas tu ataupun terbias keluar kat long automatic shot. Sheikh Sobri nampak dia ambil, dia shoot, memang lawa gol tu. Dan yang terakhir yang boleh saya puji adalah tentang fullback Kelantan, iaitu Ghaffar di bahagian kanan dan juga Arif di bahagian kiri, yang mana kedua-dua fullback Kelantan ni bertindak dengan sangat cemerlang. Daripada segi defensif mereka berjaya untuk memastikan yang Selangor FC 2 susah untuk masuk di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Daripada segi memberi supporting play ke bahagian hadapan dengan buat overlapping, lepas tu buat crossing ke dalam kotak penalti dan sebagainya, juga banyak membantu bahagian serangan pasukan Kelantan untuk lebih efektif menyerang di bahagian wide area. Jadi peranan mereka berdua sebagai fullback pun sangat-sangat membantulah Kelantan FC pada perlawanan semalam. Untuk kelemahan pasukan Kelantan, mungkin mereka memerlukan seorang lebih attacking minded, yang lebih kreatif di bahagian serangan untuk membantu Nur Syamil dan juga membantu Nixon di bahagian hadapan. Boleh saya katakan Nixon pada game ni kurang dapat bola dan dalam masa yang sama Nixon terlalu isolated. Boleh dikatakan beliau terlalu bersendirian menyebabkan beliau gagal untuk menjaringkan gol dan untuk berada dalam kedudukan yang selesa untuk menerima bola. Jadi mungkin Nixon perlu perbaiki bagaimana nak link up dengan baik dengan Nur Syamil, sebab Nur Syamil bagi saya bermain dengan baik, dan mungkin Kelantan boleh menyuruh untuk Sheikh Sobri lebih bertindak advance bagi membantu bahagian serangan dan sebagainya lah, untuk memantapkan lagi bahagian serangan Kelantan, terutamanya di kawasan middle third ataupun kawasan tengah berbanding untuk bertahan sahaja. Jadi itu untuk pasukan Kelantan. Secara overallnya memang boleh dikatakan Kelantan walaupun tidaklah bermain terlalu baik, tetapi mereka mempunyai kualiti di bahagian winger, yang mana pemain-pemain winger mereka menunjukkan satu performance yang menarik dan deserve dipuji untuk membantu bahagian attacking third mereka untuk menang pada perlawanan ni. Itu untuk Kelantan. Untuk Selangor 2, apa yang boleh saya puji, mereka punya corak permainan, mereka punya bentuk game, bentuk formation di dalam padang memang ternampak, struktur tu memang nampak tersusun dan memang teratur. Bagaimana ketika mereka punya transition ketika bertahan ke menyerang, transition daripada menyerang ke bertahan nampak smooth, nampak elok. Bagaimana mereka move forward, bagaimana mereka undur untuk membentuk bahagian pertahanan dan sebagainya, bagi saya excellent. Selangor punya struktur nampak dan pemain-pemain muda ni berjaya untuk membuat satu corak permainan sebegitu menentang pasukan seperti Kelantan FC. Itu pertama yang boleh saya puji. Yang kedua, secara individualnya saya boleh puji adalah tentang Saiful Iskandar yang bermain sebagai right wing, yang mana Saiful Iskandar yang bermain di bahagian kanan berjaya menunjukkan satu prestasi yang sangat cemerlang. Beliau beberapa kali menunjukkan satu aksi dribbling, satu aksi yang berani untuk beat pertahanan Kelantan, menunjukkan individual kualiti yang sangat bagus. Nampaknya budak ni ada masa depan yang cerah untuk menyelah dalam saingan Liga Malaysia sekiranya terus digilap dan juga diasah. Saiful Iskandar is really the best lah untuk game ni. Manakala untuk bahagian tengah, boleh saya katakan pasukan Selangor berjaya untuk mendominasi dan mereka create movement yang sangat menarik dan mereka banyak melakukan short passing, tetapi boleh saya katakan lebih kepada individu kualiti yang ada pada Selangor 2 yang membantu mereka untuk lebih tersusun dan lebih berstruktur ketika menentang Kelantan FC. Jadi secara overallnya boleh saya katakan sebenarnya Selangor 2 bermain dengan baik, cuma kelemahan mereka adalah bagaimana mereka nak link up dengan bahagian serangan dengan Josh Atram. Tetapi dengan kemasukan Rahman Daud di second half, boleh saya nampak yang bahagian attacking third pasukan Selangor lebih dominan dan lebih teratur
teratur dan mereka lebih banyak melakukan serangan, dan Rahman Daud juga pandai untuk link up dengan bahagian tengah serta winger dengan sangat baik. Jadi kemasukan Rahman Daud sebagai backup kepada Josh Atram juga membolehkan Josh Atram untuk bergerak lebih bebas sedikit untuk berada di wide area ataupun berada narrow di bahagian middle area. Jadi benda itulah yang membuatkan Selangor 2 di second half nampak improvement, nampak penambahbaikan. Mereka lebih berani dan tersusun untuk menyerang berbanding first half yang boleh dikatakan serangan mereka agak terbantut apabila gagal untuk mencari Josh Atram. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.